Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita, Cik Siti Saidatul Akmal, rakan-rakan juga kepada ahli kumpulan saya sendiri. Tajuk pembentangan kami pada kali ini adalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Peranannya dalam Membentuk Masyarakat Sejahtera. Kami dari kumpulan 1 terdiri daripada saya sendiri, Saleh bin Mumin, yang mana pembentangan ini akan dimulakan oleh Encik Hafiz Azhar bin Bujang yang akan menerangkan bahagian pendahuluan. Seterusnya, Cik Ensonizi Abi Jamil bahagian objektif, diikuti oleh Puan Leonora Christine Hansen bahagian kajian literature. Selanjutnya, Encik Joining Koning bahagian fakta dan perbincangan, serta bahagian kesimpulan oleh Cik Nur Hafiza binti Ramli Ahmad. Sebelum kita ke bahagian seterusnya, apakah pentingnya falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri kepada masyarakat, bangsa dan juga negara? Bagaimana bermula dan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan terdahulu hingga kini dalam memperkasakan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri? Mari kita sama-sama dengarkan. Pendahuluan. Pendidikan merupakan elemen penting kepada sesebuah negara. Kemajuan sesuatu negara akan dinilai melalui sistem pendidikan yang diamalkan. Pendidikan penting dalam melahirkan individu yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berdisiplin dan sebagainya. Proses pendidikan juga melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani dalam menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu sekaligus mampu membentuk negara harmoni, bersatu padu dan sejahtera. Sejarah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara. Merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia sehingga kini. Semasa proses pengumbalan falsafah pendidikan negara, beberapa pertimbangan telah diteliti dan dievaluasi dengan merujuk kepada beberapa peristiwa, antaranya Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Rang Undang-Undang Pendidikan 1995. Peristiwa-peristiwa ini menzahirkan betapa perlunya satu sistem pendidikan yang boleh diterima di seluruh pelosok negara ini. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1956 serta adanya Akta Pendidikan tahun yang sama secara rasminya menggantikan falsafah pendidikan negara kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Hello dan selamat pagi semua, nama saya Ensonizi Abi Jamil. Hari ini saya akan membentangkan objektif falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini terdapat 4 objektif falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu pertama, melahirkan rakyat yang bertanggung jawab dan boleh mematuhi kewajipannya sebagai warga negara. Seperti yang kita tahu, Malaysia sedang menuju ke status negara maju. Oleh itu, rakyat Malaysia yang bertanggung jawab amatlah diperlukan bagi melahirkan warga negara yang mantap. Yang kedua adalah menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap, supaya membolehkan rakyat Malaysia berupaya menyempurnakan tugas secara produktif. Rakyat yang produktif dapat menjana serta menaikkan taraf ekonomi negara. Yang ketiga pula adalah melahirkan rakyat yang bertoleransi. Sikap toleransi dalam diri amatlah penting untuk memastikan perpaduan kaum wujud di samping membentuk negara yang aman serta damai. Dan terakhir pula adalah mengurangkan jurang perbezaan dari segi sosial ekonomi. Seperti yang kita maklum, jurang perbezaan antara kaum amatlah besar pada ketika dahulu. Perbezaan ini amat jelas dari segi pendidikan dan pekerjaan antara kaum Cina, India, dan Melayu.
Sebagai contoh, kaum Cina lebih menjurus kepada bidang perniagaan, manakala kaum India pula lebih kepada bidang perladangan, dan kaum Melayu pula adalah lebih kepada bidang pertanian. Oleh itu, sekolah amat penting dalam merapatkan jurang antara kaum dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid. Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa definisi yang ditulis oleh beberapa individu, yaitu Eddie Miller, Fung Yulan, Russell, Sharifah Alawiyah Alzagoff, dan Hu Jun. Kesemua definisi ini adalah berkaitan, yaitu satu tujuan membentuk individu yang berakhlak dan bersefahaman, tidak kira bangsa dan agama, terutama sekali negara kita Malaysia, serta memajukan sistem pendidikan yang berterusan. Kajian literatur ini merangkumi konsep FPK, sejarah FPK, latar belakang pendidikan di Malaysia dan pembentukan FPK, peranan FPK dalam membentuk masyarakat sejahtera di Malaysia, pembangunan insan dalam FPK, pendidikan suatu usaha berterusan, implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara, cabaran dalam membangunkan insan, dan peranan sekolah sebagai satu institusi formal dalam merealisasikan FPK. Pendek kata, FPK mempunyai satu matlamat, iaitu melahirkan individu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan sosial berdasarkan kepada kepatuhan Tuhan. Matlamat ini diwujudkan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berdisiplin, berakhlak mulia, dan mempunyai sahsia yang terpuji. Dengan usaha ini, maka kesejahteraan diri dapat dicapai serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara, khususnya negara kita, Malaysia. Fakta dan perbincangan. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah usaha dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum dalam KPM 2001, FPK memainkan peranan yang sangat penting sebagai cahaya yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan dan juga menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan juga berperanan menjadi rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. Hal ini justru mampu menjadikan para pendidik tampil berketerampilan dan mampu menjalankan tugas dengan sempurna. Seterusnya, FPK berperanan sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran, dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum pendidikan perlu memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. FPK juga berperanan sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan dan menghilangkan salah faham, keraguan, atau pertelingkahan dalam melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. Pembentukan penyataan falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal dengan menggunakan asas yang kukuh demi memastikan sistem pendidikan negara dapat dicapai secara sistematik untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam sistem pendidikan negara. Akhir sekali, berdasarkan kepada fakta dan perbincangan berkaitan FPK yang telah dibincangkan, dapatlah disimpulkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan amat memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera dapat ditutup dengan melaksanakan segala tugasan pendidikan yang selari dengan FPK bagi melaksanakan dan menjayakan lagi falsafah pendidikan kebangsaan demi kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia. Terima kasih. Sebagai kesimpulan,
Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera, insan sejahtera lahir dari usaha pendidikan adalah insan yang berkebolehan dan berdaya saing dalam mengawal diri dari anasir jahat, berdaya saing dalam melaksanakan amanah dalam pekerjaan serta berdaya saing dalam menyumbang kepada keluarga, masyarakat maupun negara kolektifnya. Kerangka dan konsep falsafah pendidikan kebangsaan sudah cukup unik dalam membentuk masyarakat sejahtera. Usaha-usaha untuk melahirkan insan kamil seharusnya bukan sekadar konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan sebaik mungkin. Di samping itu, pendidikan secara tidak langsung dapat menentukan corak serta mutu kehidupan seseorang. Pendidikan yang berkesan sangat penting dalam membentuk masyarakat sejahtera untuk menjadi rakyat Malaysia yang dapat menyumbangkan bakti dalam perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik dalam negara ini. Hal ini juga dapat melahirkan masyarakat sejahtera yang mempunyai sahsia yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, dan jasmani. Maka berakhirnya pembentangan dari kumpulan kami. Di sini dapatlah kita lihat betapa pentingnya falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, juga sebagai solusi dalam menjamin hala tuju serta kemajuan insan yang berperanan dalam memacu perkembangan sesebuah masyarakat, bangsa dan juga negara. Sebagai penutup bicara dari kumpulan 1, memetik kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekian dan terima kasih dari kami.